Hai, apa khabar semua? Selamat bertemu kembali dalam kelas Maya Biologi KSSM tingkatan 4. Hari ini kita akan teruskan dengan topik 15.3 Gitar Height. Sebelum ini, dalam topik 15.2, kita sudah pun belajar tentang proses oogenesis, di mana cikgu ada beritahu setiap bulan hanya satu oosit primer akan melengkapkan meiosis 1 untuk membentuk oosit sekunder. Jadi, setiap bulan yang cikgu maksudkan di situ ialah setiap gitar height. Nak tahu dengan lebih lanjut apa yang berlaku semasa gitar height? Tunggu apa lagi? Jom kita belajar sama-sama. Kita lihat dulu objektif pembelajaran untuk topik hari ini, di mana pada akhir pembelajaran nanti, cikgu harap pelajar dapat menganalisis perubahan aras hormon yang terlibat semasa yang pertama, height, perkembangan folikel, penebalan endometrium, ovulasi dan pembentukan korpus luteum. Yang kedua, dapat menghubungkait perubahan aras hormon yang terlibat dengan kehamilan dan juga keguguran. Dan akhir sekali, dapat menyatakan maksud sindrom pra-haid dan sindrom putus haid. Gitar height merujuk kepada semua proses yang berlaku semasa oogenesis, iaitu semasa proses pembentukan oosit sekunder dan juga perubahan-perubahan yang berlaku pada endometrium. Gitar height penting untuk menyediakan lapisan endometrium untuk penempelan embrio sekiranya berlaku persenyawaan. Gitar height dikawal oleh 4 jenis hormon. Jadi sekarang kita akan lihat dan belajar fungsi setiap hormon tersebut. Kita mulakan dulu dengan hormon perangsang folikel atau singkatannya ialah FSH. FSH dirembeskan oleh kelenjar pituitari. Ingat ya, kelenjar pituitari merupakan kelenjar endokrin yang akan merembeskan hormon ke dalam aliran darah. Bermaksud, hormon sekarang akan diangkut melalui darah dan organ sasarannya ialah ovari. Jadi apa yang berlaku dalam ovari akibat tindakan FSH? Nama pun hormon perangsang folikel. Maka sudah tentu hormon ini akan merangsang perkembangan folikel. Apa yang dimaksudkan dengan perkembangan folikel? Ini bermaksud dalam setiap gitar height, satu folikel primer akan berkembang menjadi folikel sekunder dan seterusnya folikel yang matang iaitu folikel graaf. Dan kita tahu folikel primer merujuk kepada oosit primer yang dikelilingi oleh sel-sel folikel. Maka oosit primer ini seterusnya akan melengkapkan meiosis 1 untuk membentuk oosit sekunder. Oosit sekunder yang dikelilingi oleh sel-sel folikel akan membentuk folikel sekunder dan juga folikel graaf. Dan ingat, setiap sel-sel folikel ini, ingat ya, mesti sebut perkataan sel. Sel-sel folikel yang sedang berkembang ini seterusnya akan merembeskan estrogen. Apa pula kesan daripada estrogen? Estrogen berfungsi untuk memulih dan memperbaiki endometrium serta merangsang penebalan endometrium. Memulih dan memperbaiki endometrium. Bila ya perlu membaiki endometrium? Ianya akan berlaku selepas haid, iaitu selepas endometrium luruh akibat haid sebagai darah. Maka selepas haid, estrogen berperanan untuk memulih dan memperbaiki serta merangsang penebalan endometrium.
Selain daripada itu, estrogen juga merangsang perkembangan folikel, iaitu estrogen juga memainkan peranan penting untuk merangsang folikel prima berkembang menjadi folikel sekunder dan seterusnya folikel gera'am. Tetapi kita perlu ingat bahawa estrogen akan memberi kesan kepada rembesan FSH dan LH, di mana pada aras estrogen yang rendah ianya akan merencat rembesan FSH dan LH. Tetapi apabila aras hormon estrogen semakin meningkat, pada aras yang tinggi, estrogen akan merangsang kelenjar pituitari untuk merembeskan FSH dan LH, di mana hormon yang dominan di sini ialah LH. Kenapa pada fasa permulaan estrogen merencat rembesan FSH dan LH? Ini adalah kerana dalam setiap kitar haid hanya satu folikel sahaja yang diperlukan untuk melengkapkan meiosis 1 bagi membentuk usid sekunder. Tetapi apabila aras estrogen meningkat, ianya akan merangsang perembesan FSH dan LH. Jadi apa pula fungsi LH? LH yang dirembeskan oleh kelenjar pituitari akan diangkut melalui darah ke organ sasaran ovari. Kita dah tahu sekarang sudah pun terbentuk folikel yang matang, iaitu folikel gera'am. Maka hormon pelutinan atau singkatannya LH akan merangsang proses ovulasi. Ovulasi bermaksud usid sekunder akan dibebaskan ke tube fallopian untuk bersenyawa dengan sperma. Baki sel-sel folikel yang tertinggal pula akan membentuk corpus luteum, dan corpus luteum pula bertanggungjawab untuk merembes progesteron. Tetapi sebagaimana estrogen bertindak pada endometrium, progesteron juga akan bertindak pada endometrium, di mana sekarang progesteron berperanan untuk merangsang penebalan endometrium dengan menjadikannya lebih tebal, berlipat-lipat dan kaya dengan salur darah, sebab sebagai persediaan untuk penempelan embrio sekiranya usid sekunder yang dibebaskan tadi disenyawakan. Aras progesteron yang tinggi akan merencat rembesan FSH dan LH. Bermaksud kita tidak mahu lagi perkembangan folikel yang baharu dan kita juga tidak mahu proses ovulasi berlaku. Sebelum ini kita sudah pun belajar fungsi keempat-empat hormon utama yang terlibat dalam kitar haid. Sekarang kita akan belajar proses kitar haid secara keseluruhan dengan lebih mendalam. Satu kitar haid berlaku dalam tempoh lebih kurang 28 hari, di mana hari pertama kitar haid merupakan hari pertama haid berlaku, iaitu endometrium luruh sebagai darah. 4 tempat utama dalam kitar haid ialah hipotalamus, kelenjar pituitari, ovari dan juga endometrium. Kitar haid bermula sehari sebelum haid yang kita labelkan sebagai hari sifar. Ingat, hari pertama ialah hari pertama haid berlaku. Maka kitar haid sebenarnya bermula sehari sebelum haid. Apa yang berlaku pada hari sifar ialah hipotalamus akan merembeskan hormon perembes gonadotropin atau singkatannya ialah GnRH. GnRH pula akan merangsang kelenjar pituitari untuk merembeskan hormon
FSH dan LH. Ingat ya, kedua-dua hormon akan dirembeskan, tetapi cikgu gariskan FSH di sini kerana inilah hormon yang dominan, ataupun di sini merujuk kepada hormon yang arasnya adalah lebih tinggi. Kelenjar pituitari merupakan kelenjar endokrin, maka hormon sudah tentu akan diangkut melalui darah ke organ sasaran, iaitu organ sasarannya ialah ovari. Apa yang berlaku seterusnya? FSH, nama pun ialah hormon perangsang folikel, maka sudah tentu akan merangsang perkembangan folikel dalam ovari. Kita perlu ingat, perkembangan folikel di sini bermaksud dalam kitar haid hanya satu folikel primer yang akan berkembang untuk membentuk folikel sekunder dan seterusnya folikel graaf yang matang. Folikel primer mengandungi usid primer, maka usid primer perlu melengkapkan meiosis 1 untuk membentuk usid sekunder. Jadi folikel sekunder dan folikel graaf mengandungi usid sekunder yang dikelilingi oleh sel-sel folikel. Maka sel-sel folikel lah yang akan merembeskan hormon estrogen. Cikgu ingatkan sekali lagi, kita perlu menyatakan perkataan sel-sel folikel. Estrogen akan menggalakkan kematangan folikel dan ianya juga akan diangkut melalui darah ke organ sasaran iaitu uterus, di mana estrogen berperanan untuk memulih dan membaiki dinding uterus. Sebab kita tahu, pada hari pertama kitar haid, endometrium telah luruh. Maka estrogen penting untuk membaik pulih dinding uterus. Aras estrogen yang rendah akan merencat rembesan FSH dan LH. Bermaksud estrogen ini akan merencat rembesan GnRH, maka tanpa GnRH, kelenjar pituitari juga tidak dirangsang untuk merembeskan FSH dan LH. Ini penting ya, sebab dalam setiap kitar haid, kita cuma perlukan satu sahaja folikel primer untuk berkembang menjadi folikel sekunder dan seterusnya folikel graaf. Apabila folikel-folikel ini semakin berkembang, ini bermaksud sel-sel folikel juga akan menghasilkan lebih banyak estrogen. Apabila aras estrogen meningkat dan akhirnya memuncak pada hari ke-12, ini akan merangsang pula hipotalamus untuk merembeskan GnRH. Jadi kita tahu apabila terdapatnya GnRH, kelenjar pituitari akan dirangsang untuk merembeskan LH dan FSH. Jadi sekali lagi, kelenjar pituitari akan merembeskan FSH dan LH, tetapi sekarang cikgu gariskan LH kerana inilah hormon yang dominan, di mana arasnya adalah lebih tinggi berbanding FSH. Aras LH yang meningkat akan mencapai kemuncak pada hari ke-13. Jadi ingat ya, pada hari ke-12 aras estrogen sudah memuncak. Ini akan merangsang rembesan FSH dan LH oleh kelenjar pituitari. Maka pada hari ke-13, iaitu pada hari keesokannya, aras LH sudah memuncak. Apabila aras LH sudah memuncak, maka ini akan menyebabkan proses ovulasi berlaku. Ovulasi di sini bermaksud usid sekunder yang terkandung dalam folikel graaf dibebaskan ke dalam tube fallopian.
dan baki sel-sel folikel tadi akan membentuk korpus luteum. Dan kita tahu korpus luteum pula akan merembeskan hormon progesteron dan estrogen. Jadi yang dominan di sini ialah progesteron. Apa pula tindakan progesteron dan estrogen? Sekali lagi, kedua-dua hormon ini akan diangkut melalui darah ke uterus di mana ianya akan merangsang endometrium untuk menjadi lebih tebal dan kaya dengan salur darah. Sebab kita tahu usid sekunder sudah pun dibebaskan dan sekiranya berlaku persenyawaan, maka terbentuklah embrio dan embrio perlu menempel pada endometrium. Sebab itulah penting adanya kombinasi progesteron dan estrogen untuk menebalkan dinding uterus. Jadi kita boleh gunakan ringkasan ini untuk mengingat urutan hormon yang dirembes. Bermula dengan GnRH pada hari sifar yang merangsang kelenjar pituitari untuk merembeskan FSH dan LH. FSH akan merangsang perkembangan folikel. Sel-sel folikel merembeskan estrogen. Pada peringkat awal ianya akan merencat, tetapi apabila aras estrogen meningkat, ianya akan merangsang rembesan GnRH menyebabkan lebih banyak LH dan FSH dirembeskan. LH merangsang ovulasi dan baki sel-sel folikel membentuk korpus luteum dan korpus luteum akan merembeskan hormon progesteron dan estrogen. Aras progesteron dan estrogen yang tinggi akan merencat rembesan FSH dan LH. Penting kerana kita tidak mahu lagi folikel yang baharu terbentuk dan kita juga tidak mahu berlakunya proses ovulasi. Apa yang berlaku seterusnya bergantung kepada sama ada persenyawaan berlaku atau tidak. Jika persenyawaan tidak berlaku, aras LH akan menurun, korpus luteum akan merosot, memandangkan korpus luteumlah yang merembeskan progesteron dan estrogen. Jika korpus luteum merosot, maka aras progesteron dan estrogen juga akan berkurang dan seterusnya berhenti dirembes. Tanpa rangsangan daripada kedua-dua hormon ini, endometrium akan luruh dan haid berlaku sekali lagi. Bermaksud bermulalah kitar haid yang seterusnya. Tetapi apa pula yang berlaku jika persenyawaan berlaku? Jika usid sekunder yang dibebaskan tadi disenyawakan oleh sperma, korpus luteum tidak akan merosot. Maka progesteron dan estrogen akan terus dirembes dan arasnya akan meningkat dan penting untuk mengekalkan ketebalan endometrium untuk menyokong perkembangan fetus. Satu elemen penting dalam kitar haid ialah anda mesti tahu melukis dan juga mentafsir graf aras hormon yang terlibat dalam kitar haid. Jadi kita akan gunakan semula ringkasan hormon yang terlibat. Kita mulakan dengan GnRH, hormon perembes gonadotrofin yang akan dirembeskan oleh hipotalamus. Ini akan menyebabkan kelenjar pituitari dirangsang untuk merembeskan FSH dan juga LH. Jadi beberapa hari pertama dalam kitar haid, kita akan dapati aras FSH dan LH akan meningkat. Tetapi sebagaimana yang cikgu nyatakan sebelum ini, aras FSH adalah lebih tinggi berbanding LH.
FSH akan merangsang perkembangan folikel, iaitu folikel primer akan berkembang menjadi folikel sekunder dan seterusnya folikel graf. Dan kita tahu sel-sel folikel akan merembeskan estrogen. Jadi pada mulanya kita dapati aras estrogen adalah rendah. Apabila aras estrogen adalah rendah, ini akan merencat rembesan GnRH dan seterusnya merencat rembesan FSH dan LH oleh kelenjar pituitari. Sebab itu aras FSH dan LH akan turun semula. Tetapi apabila folikel ini berkembang, sel-sel folikel akan menghasilkan lebih banyak estrogen dan apabila aras estrogen meningkat dan seterusnya memuncak pada hari ke-12, maka ini akan merangsang rembesan GnRH dan seterusnya merangsang kelenjar pituitari untuk merembeskan LH dan FSH. Tapi ingat, kali ini aras hormon LH adalah lebih tinggi berbanding FSH. Sebab itu, aras LH akan meningkat dan seterusnya memuncak pada hari ke-13. Ingat lagi ke apa fungsi LH? Hormon pelutinan akan merangsang proses ovulasi. Jadi proses ovulasi akan berlaku pada hari ke-14. Jadi cikgu ulang semula, aras estrogen memuncak pada hari ke-12, LH memuncak pada hari ke-13 dan seterusnya ovulasi berlaku pada hari ke-14. Baki sel-sel folikel yang tertinggal seterusnya akan membentuk korpus luteum dan kita tahu korpus luteum akan merembeskan progesteron dan estrogen. Jadi selepas ovulasi, iaitu selepas hari ke-14, kita akan dapati aras progesteron dan juga estrogen akan meningkat. Tapi ingat, aras progesteron dan estrogen yang tinggi akan merencat rembesan FSH dan LH. Sebab itu kita dapati FSH dan LH mempunyai aras yang lebih rendah. Sekiranya tiada persenyawaan, ingat korpus luteum akan merosot. Jika korpus luteum merosot, bermaksud progesteron dan estrogen tidak lagi dirembeskan dan menyebabkan aras kedua-dua hormon ini akan menurun. Sekiranya hormon progesteron dan estrogen arasnya menurun, ini seterusnya akan menyebabkan endometrium luruh dan berlakulah haid, iaitu bermulanya kitar haid yang seterusnya. Jadi, untuk anda mudah ingat, anda perlu ingat bahawa dalam tempoh 28 hari, iaitu dalam satu kitar haid, hari ke-14 ialah proses ovulasi. Oleh kerana ovulasi dirangsang oleh LH, maka sehari sebelum itu, iaitu pada hari ke-13, aras LH memuncak. LH pula dirangsang oleh estrogen. Maka sehari sebelum hari ke-13, iaitu pada hari ke-12, aras estrogen meningkat. Dan yang paling mudah untuk kita kenal pasti ialah progesteron, di mana aras progesteron hanya akan meningkat selepas ovulasi kerana progesteron dirembeskan oleh korpus luteum. Seterusnya, kita akan lihat pula peranan hormon dalam kehamilan dan keguguran. Kita tahu struktur yang penting semasa kehamilan ialah korpus luteum. Korpus luteum terbentuk daripada baki sel-sel folikel yang tertinggal selepas proses ovulasi. Dan korpus luteumlah yang merembeskan hormon progesteron dan estrogen. Ingat lagi ke fungsi hormon progesteron dan estrogen?
Kombinasi kedua-dua hormon ini perlu untuk mengekalkan ketebalan dinding uterus, di mana progesteron dan estrogen akan merangsang endometrium untuk menjadi lebih tebal dan menjadi lebih kaya dengan salur darah bagi menampung keperluan fetus yang sedang berkembang. Tetapi anda perlu ingat, corpus luteum hanya bertahan selama 3 hingga 4 bulan sahaja selepas kehamilan. Jadi, apa yang akan berlaku? Jangan bimbang kerana fungsi dan tugas corpus luteum akan diambil alih oleh plasenta. Plasenta pula sekarang akan merembeskan hormon progesteron dan estrogen. Aras progesteron dan estrogen yang tinggi sepanjang kehamilan akan merencat rembesan FSH dan LH oleh kelenjar pituitari. Tanpa FSH, perkembangan folikel tidak akan berlaku, dan tanpa LH, proses ovulasi juga tidak akan berlaku sepanjang tempoh kehamilan. Sekiranya korpus luteum merosot, iaitu pada 3 hingga 4 bulan pertama selepas kehamilan, sudah tentu aras hormon progesteron dan estrogen akan menurun. Dan ini seterusnya akan menyebabkan uterus mengecut, iaitu ketebalan endometrium tidak lagi dapat dikekalkan. Endometrium akan luruh bersama-sama dengan fetus atau embrio yang telah menempel. Dan inilah yang menyebabkan keguguran. Sindrom prahaid merupakan gejala sebelum kedatangan haid. Sindrom prahaid selalunya disebut sebagai PMS. Jadi, ianya akan berlaku dalam tempoh 7 hingga 14 hari sebelum hari pertama haid. Jadi, kalau anda lihat pada graf yang ditunjukkan, lebih kurang 7 hari sebelum bermulanya haid, semua hormon berada pada aras yang rendah. Jadi, sindrom ini berpunca daripada ketidakseimbangan aras estrogen dan progesteron. Antara simptom-simptom PMS adalah kesukaran untuk tidur, masalah sembelit, tekanan jiwa, sakit pinggang dan juga sakit kepala. Sindrom putus haid pula berlaku dalam kalangan wanita yang berusia 46 hingga 50 tahun, di mana ovulasi dan juga haid akan terhenti secara semula jadi. Ini akan menyebabkan ketidakseimbangan hormon, di mana aras estrogen dan progesteron akan berkurang. Apabila seseorang itu sudah putus haid, maka ovari akan berhenti menghasilkan ovum, maka wanita tersebut tidak lagi berupaya untuk menghasilkan zuriat. Antara sindrom putus haid ialah perubahan emosi, cepat marah, kesukaran untuk tidur, sering berpeluh dan rambut yang menipis. Selain itu, estrogen juga penting untuk metabolisme kalsium. Oleh itu, apabila seseorang itu sudah putus haid, maka aras estrogen yang rendah akan menyebabkan masalah osteoporosis, di mana ketumpatan tulang akan berkurang, menyebabkan seseorang wanita itu dengan mudahnya mengalami keretakan maupun patah tulang.